Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalina. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi hari ini pada hari Isnin, iaitu hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom kita sama-sama selawat ke atas Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang saya kasihkan Allah, penonton-penonton setia Majlis Ilmu Taman Syurga DRL. Hari ini kita bersama dalam tadabbur Al-Quranul Karim, Huda Al-Quran, bermula ayat 93 surah Ali Imran. Jom saya jemput sahabat-sahabat yang sudah menonton ini, tekan dahulu butang share ataupun senang saja. Ya, ingat kawan-kawan kita yang sama-sama kata nak ke jannah bersama, boleh share kan, boleh tag kawan-kawan biar namanya keluar sebelum nanti kita panggil di syurga, diangkat namanya di syurga. Angkat dahulu nama kawan kita dalam Taman Syurga. InsyaAllah bersama DRL pada hari ini dalam Taman Syurga DRL, kita nak sama-sama baca dahulu ayat ini. Sahabat-sahabat boleh tag kawan-kawan, boleh ambil mushaf. Sahabat-sahabat pencinta ilmu yang sudah share, thank you very much. We love you. Okay. So sama-sama buka mushaf pada muka surat 62. InsyaAllah kita dah masuk sekarang makra yang baru. Perasan tak bila kita tengok pada mushaf ataupun muka surat 62 ada dekat sana bintang. Ustazah, bintang ni cerita apa ustazah? Katanya bila jumpa bintang ni maksudnya dia masuk cerita baru. Mari sini saya bagi tahu pada sahabat-sahabat dalam Al-Quran ada 30 juzuk. Dalam satu juzuk ada 8 makra. Ini nama dia makra ada orang panggil ain. Zaman dulu dia kata bacalah satu ain. Inilah maksudnya daripada bintang ke bintang tu satu ain. Jadi hari ini special kita nak mula ain baru ataupun makra baru. Ini sekarang ni dia pada juzuk keempat, makra keberapa kena tengok balik kat depan tu, makra keberapa, tapi bermula ayatnya kullut ta'am. Okey, kullut ta'am. Ada berapa makra? Ada 8 makra pada bintang-bintang tersebut. Dia bukan cerita baru tetapi dia adalah pecahan. Dalam satu juzuk dia bahagi-bahagikan. Dalam satu juzuk ada 2 hizib, dan satu juzuk dalam satu hizib ada 4 makra. Jadi dalam satu juzuk ada 8 makra. Baik, jom kita sama-sama sahabat-sahabat dah ready? Kalau dah ready boleh tulis kat ruangan komen ready ustazah, insya-Allah. Jom kita baca dahulu ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم, yang bermaksud segala jenis makanan yang halal, segala jenis makanan halal bagi Bani Israel, kecuali apa yang telah diharamkan oleh Israel, iaitu Yaqub, kepada dirinya sendiri sebelum diturunkan Taurat. Katakanlah, bawalah Taurat itu, lalu bacakanlah sekiranya kamu benar bahawa ada makanan yang diharamkan sebelum turunnya Taurat itu.
Sadaqallahul azim, benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat, hari ini kita nak belajar tentang apa? Tentang at-ta'am. Ni orang yang lapar ni, dah petang-petang ni lapar, bila sebut tentang makanan ni terliur rasa kan, telan air liur, mula terbayang. Hari ni dalam ayat ini cerita pasal at-ta'am, iaitu makanan. Apa cerita pasal makanan ni? Jom kita tengok sama-sama. Apabila Allah menggunakan kalimah kullu, iaitu yang bermaksud semua, yang membawa maksud general, umum, pada makanan yang ada, iaitu kullu ta'am. Sesungguhnya Allah berfirman, setiap makanan, semua jenis makanan itu sesungguhnya adalah halal. Kana hillan. Hillan dekat sini maksudnya telah menjadi dihalalkan ataupun telah dihalalkan kepada siapa? Libani Israel, untuk anak-anak Nabi Israel ataupun Nabi Yaqub alaihissalam, yang kita pun kenal pada hari ini dengan Bani Israel. Allah kata Allah halalkan semua sahabat-sahabat, tak ada yang haram. Ya Allah, ini antara specialnya Bani Israel. Nak katanya kita ni, padahal kita ni umat istimewa ni, umat yang apa? Umat yang terbaik, khairu ummah. Allah SWT berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di atas muka bumi Allah ini, iaitu siapa? Umat Nabi Muhammad. Padahal umat Nabi Muhammad umat terbaik, itu pun ada yang makanan yang halal, ada makanan yang haram. Lawan halal ada yang boleh makan, ada yang tak boleh makan. Tapi sahabat-sahabat Bani Israel, tengok nikmat Allah kepada mereka ni dahsyat. Nikmat Allah kepada mereka ni luar biasa. Luar biasa dia punya hebat ataupun istimewanya. Kerana mereka ni bukan orang lain. Mereka ni anak Nabi. Mereka ni keturunannya adalah keturunan Nabi. Insan-insan yang mendapat kedudukan yang special. Tapi kerana mereka ini ada hasad, ada dengki, ada iri hati, akhirnya mereka menukar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. So kita nak tahu apa ayat Allah yang mereka tukar, kita tengok dahulu pada asalnya. Allah kata semua makanan ini tak ada yang haram. Bani Israel nak makan apa? Pilah makanlah. Kan boleh, tak ada masalah. Hampa nak makan sikit banyak, hampa nak makan A sampai Z, semua halal bagi hampa. Tak ada apa, tak ada masalah. Subhanallah. Dan kecuali ada di sana pengecualiannya, iaitu apa? Illa dia ni pengecualian ataupun istisna, yang mana apa? Ma harrama Israilu ala nafsih. Nampak tak perbezaan dengan yang pertama? Yang pertama tadi, li Bani Israel, iaitu untuk anak-anak Nabi Israel, Nabi Yaqub. Yang ini, ma harrama Israel, iaitu siapa? Diri Nabi Israel sendiri. Kecuali apa yang telah Nabi Yaqub, iaitu nama lainnya ialah Nabi Israel, mengharamkan diri dia untuk makan perkara tersebut. Ini pun apa yang Nabi Israel ataupun Nabi Yaqub haramkan pada diri dia untuk makan, bukan atas hawa nafsu dia sendiri, tetapi apa yang telah dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. So adalah something yang tak boleh makan, yang mana Bani Israel ini dia mengikut apa yang Bani Israel, apa yang Nabi Israel ataupun Nabi Yaqub haramkan pada diri dia, iaitu mereka tak boleh makanlah. Okey, iaitu keadaannya bila, apakah kondisi masa keadaan mereka boleh makan semua benda kecuali apa yang Nabi Yaqub haramkan, iaitu min qabli. Jadi boleh tulis dalam nota min qabli, iaitu apa? Itu adalah fatrah masa, perenggan masa yang mana mereka boleh makan semua benda, min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebelum tu mewah. Nak makan apa pun semua boleh. Sikit-sikit je lah yang tak boleh. Yang mana Bani Israel, Nabi Yaqub telah haramkan ke atas diri dia. Jadi sahabat-sahabat, subhanallah, mereka akhirnya berhujjah. Ini ceritanya, mereka berhujjah
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kan, kita orang ni tak boleh nak makan ni, tak boleh nak makan ni, tak boleh nak makan ni, begitu ya. Dia kata banyak sangat benda tak boleh makan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah wahai Muhammad. Tengok ya, perkataan qul itu katakanlah. Allah suruh Nabi menyebut perkara tersebut. Fa'tu bit Taurat. Tolong bawa ke sini. Bawa bukti yang kalian kata kalian tak boleh makan something yang kalian kata banyak tu yang tak boleh makan. Tolong bawa Taurat bersama depan aku. Fatluha. Utluha maksudnya apa? Bacalah. Baca. Tang mana yang hampa kata tak boleh makan tadi tu, tolong baca depan aku. Bawa kitab Taurat dan baca part yang kata dalam Taurat kata kamu tak boleh makan. In kuntum sadiqin. Kalau hampa ni orang yang benar. Apa yang berlaku? Adakah Bani Israel bawa Taurat kepada Nabi SAW dan jumpa ayat yang kata Allah kata tak boleh makan tu, tak boleh makan ni? Tak ada. Mereka tak bawa jumpa Nabi. Sebab dia tahu apa yang mereka lakukan itu bukanlah suatu cerita yang benar, yang ada bukti dalam Taurat, tak. Tetapi apa yang mereka lakukan adalah iftara ataupun adalah reka cipta mereka. Ya. Ini cerita buatan mereka, dongengan yang datang daripada mereka, bukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah bagi satu amaran. Allah bagi satu peringatan pada ayat 94, faman iftara 'ala Allahil kadhiba. Jom kita baca dahulu insya-Allah sebelum kita nak tengok apa dia punya isi dia, sebab ayat dia berkaitan dengan cerita ayat 93 tadi. Kita sambung ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman iftara 'ala Allahil kadhiba min ba'di dzalik faulaika humudz zalimun. Yang bermaksud ayat 94, siapa yang mengada-ngadakan kata dusta, buat tipulah, al-kadhib, iaitu buat tipu terhadap siapa? Tipu terhadap Allah, ya, tipu terhadap kalam Allah. At-Taurah ni adalah kalam Allah, betul tak? Ya, maka Allah kata mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, mereka ni orang yang melampau sangat. Ya, kenapa? Yang mereka buat tadi kata ada benda yang haram, banyak yang Allah haramkan kepada Bani Israel untuk makan, ini adalah iftara daripada mereka sendiri. Ya, orang kata cerita buatan, cerita rekaan daripada mereka sendiri, dan Allah bagi satu peringatan, siapa yang buat reka cipta benda yang Allah tak cakap tapi dia kata Allah cakap, ini adalah satu dusta, al-kadhib. Al-kadhib lawannya as-sidq. As-sidq iaitu benar, ya, orang yang benar. Sahabat-sahabat, dalam ayat Al-Quran bila Allah basuh cerita tentang Bani Israel, ya, sebahagian daripada Bani Israel ini yang bersifat dengan sifat apa? Suka berbohong. Ya, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala hantar para nabi yang mana para nabi ini bersifat dengan sifat as-siddiq, iaitu sifat benar. Sahabat-sahabat, bila kita baca ayat ni, kita kena tadabbur. Tadabbur pada diri kita. Setakat mana sifat benar yang ada dalam diri kita. Ataupun kita juga, ya, yang ada sifat mewarisi sifat Bani Israel yang suka menipu terhadap kalam Allah. Yang Allah kata tak buat, kita kata kita buat. Yang Allah kata haram, kita kata halal. Yang Allah kata halal, kita kata haram. Ya Allah, pening kepala belaka. Lagi-lagi akhir zaman ini, tukar nama sikit jadi halal. Tukar nama sikit yang halal jadi haram. Ini semua pembohongan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita contoh perangai mereka ini kerana kita tak nak termasuk orang-orang yang zalim. Seterusnya, ayat 95. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud ayat 95, katakanlah wahai Muhammad, Allah benar. Ya, ini apa yang difirmankan Allah adalah benar. Sadaqallah.
Macam kita sebut lepas habis pada baca Quran, sadaqallahul azim, ya, benarlah kata-kata Allah, kul sadaqallah, iaitu siapa yang kamu kata Nabi Ibrahim ini, kita baca dulu dia punya terjemahan dia, maka ikutlah, fattabi'u maksudnya follow, please follow, tolong ikut, fattabi'u millata Ibrahim, iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kerana agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sifatnya hanif, sifatnya lurus, sifatnya betul, sifatnya benar. Wama kana, ma di sini ialah manafi, Allah menafikan bahawa Nabi Ibrahim itu adalah di kalangan orang yang musyrik. Wama kana, bukanlah Nabi Ibrahim itu minal musyrikin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala yang baru bersama dalam Huda Al-Quran, sekarang kita berada dalam musim baru 2023 Huda Al-Quran kita bawakan secara umumnya, iaitu kita berada dalam majlis ilmu Taman Syurga di RL. Hari ni, hari Isnin, jadual kita ada tadabbur Al-Quran. So siapa-siapa yang nak dengar hadis esok bersama dengan Ustaz Dr. Al-Muntasir, insya-Allah kita masuk hadis kedua dah, hadis matan Arba'in Nawawiyah. Jom kita tekan butang follow, kita komen supaya engagement kita dekat, anda dan kami, insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kemudian benar-benar berada di dalam syurga Allah. So, sekarang kita duduk dalam taman syurga. Sahabat-sahabat, saya nak menerangkan sedikit ayat 95 ini. Sebenarnya begini. Mereka ni, orang musyrikin, mereka mengatakan bahawa kami ikut Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim pun memang macam tu juga. Nabi Ibrahim ni dia bukan Islam, dia bukan Muslim. Nabi Ibrahim ni pun syirik kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala membela, mengangkat kebenaran bahawa Nabi Ibrahim bukan musyrik. Seperti dakwaan orang Yahudi, Nasrani, kata Nabi Ibrahim tu pun Yahudi, Nabi Ibrahim tu Nasrani. Begitulah orang musyrik pun sama. Dia kata Nabi Ibrahim ni geng kita orang. Tapi Allah kata tidak, bukan. Sadaqallah. Benar kata-kata Allah yang Allah kata bahawa Nabi Ibrahim itu adalah seorang Nabi yang benar. Yang bagaimana kamu tengok agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam itulah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik. Dan kita dah mula, bila kita masuk pada ayat 95, kita nak masuk kepada bumi Mekah, kita nak masuk kepada kita kata kiblat umat Islam, yang mana dia adalah inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkah mubarakan wa hudal lil alamin. Nabi Ibrahim sangat dekat peristiwanya ataupun pelopor kepada bumi Mekah, mengimarahkan dengan doa Nabi Ibrahim lah orang datang ke Mekah. Dengan adanya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail, maka terbinalah Kaabah sehingga pada hari ini yang kita tengok imarah Kaabah, subhanallah, semua orang teringin, semua orang nak datang walaupun susah. Ada orang yang susah. Saya baru dapat berita, sahabat-sahabat, semalam Ustaz cerita, ada seorang tua, orang perempuan daripada Yaman ni, dia berjalan kaki. Ya Allah, jalan kaki sahabat-sahabat daripada Yaman. Yaman ke Mekah ni dia boleh naik jalan darat lah. Dia tak payah naik kapal laut. Macam kita kalau nak pergi kena naik kapal laut ataupun kapal terbangan. Jalan kaki sahabat-sahabat. Ya Allah, orang tua ni, umur dia dalam 55 kan. Mak Ustaz cerita, dia jalan kaki daripada Taiz, kawasan rumah Ustaz tu, Taiz ni dia jauh sikit daripada Mekah. Ni Ustaz dia duduk tengah-tengah, di Yaman ni dia tengah-tengah, di antara sepadan utara ke selatan. Dia jalan kaki daripada Taiz tu
ke Mekah, subhanallah 2 bulan jalan kaki. Dalam keadaan di Mekah, di Yaman ni yang pergolakan yang tak berhenti-berhenti lagi, tapi dia mampu untuk ke Mekah dengan niat dia untuk nak sampai ke Baitullahil Haram. Subhanallah. Semua orang tertarik semua orang teringin. Yang dah pergi pun nak pergi lagi, yang tak pergi pun teringin nak pergi. Subhanallah, ini berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Jom kita tengok. Inna awwala baitin wudi'a linnas, sesungguhnya rumah, baitin adalah rumah, betul kalau kita dengar baiti jannati, rumahku syurgaku, jadi rumah. Rupanya rumah pertama, boleh tanyalah dekat anak-anak kita. Okey, soalannya, di manakah rumah pertama yang diletak untuk manusia di atas muka bumi Allah ni? Jawapan dia ada pada ayat 96. Jawapan dia ayat 96 surah Ali Imran. Apa maksudnya? Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan untuk manusia beribadah ialah Baitullah di Makkah ataupun dalam nama lain di Mekah yang diberkati dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Okay, itu maksud ayat 96. Ini buat minum. Baik. Sahabat-sahabat, batu asas. Sebelum lagi Nabi Ibrahim alaihissalam membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail, sebelum itu Nabi Nuh alaihissalam juga sudah, umatnya sudah ada Kaabah, dan Kaabah tersebut hancur kerana umat Nabi Nuh alaihissalam diuji dengan taufan ataupun banjir besar, bah besar yang melanda dunia, dan Kaabah pun robohlah pada waktu itu yang menjadikan Nabi Ibrahim membina semula Kaabah. Tapi batu asasnya sudah diletakkan oleh malaikat. Seawal malaikat sudah meletakkan batu asas tersebut. Kemudian Nabi Adam alaihissalam juga yang diturunkan di Mekah, di padang Arafah, dan kemudian berjumpa dengan Sayyidatina Hawa di padang Arafah dan mengimarahkan Kaabah, yang mana Kaabah ini menjadi tumpuan kepada semua para nabi, dan kiblat yang mana berkumpulnya para nabi iaitu di Baitul Maqdis. Tapi kita cerita hari ini sebab Nabi Ibrahim alaihissalam juga kita kata pelopor bagi Masjidil Haram ataupun di Mekah ini. Baik. Rumah pertama yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala iaitu adalah Bibak kata. Okey, Bibakkah. Ustazah, kenapa tak Bimakkata? Subhanallah, antara falsafahnya kenapa Allah sebutkan Bakkah? Kerana Bakkah ataupun Bakia ialah asal perkataannya nangis, sahabat-sahabat. Contoh, saya kalau tengok Sumayyah nangis, hiya tabki ya habibi. Saya cakap dengan ustaz lah, ustaz, Sumayyah nangis, hiya tabki, baka ni maksudnya nangis. Sahabat-sahabat perasan tak? Bila kita pergi ke Mekah, kita tengok Kaabah, apa yang berlaku? Kita akan menangis, mengalir air mata tanpa didahului dengan rasa sedih ataupun ada masalah ke, stres sangat ke sampai air mata keluar, tak. Dia akan mengalir tanpa kita sedari. Kenapa aku nangis? Inilah kota Mekah yang mana mengandungi Kaabah itu, yang mana orang akan melihat Kaabah dan mata akan penuh dengan air mata. Maka diberikan sinonim namanya ialah Bakkah atau Makkah, dan maksud adalah maksud yang sama iaitu di Mekah. Bahasa Arab pun kadang-kadang orang Arab ini dia lebih dekat dengan perkataan yang ringan. Mereka suka menjemput satu perkataan yang ringan berbanding dengan perkataan yang berat lah. Tapi maksudnya adalah sama. Baik. Kemudian sifat kepada Mekah. Bibakkah adalah sifat di belakangnya iaitu mubarakan. Mubarakan iaitu asal perkataan barakah, iaitu berkat, sahabat-sahabat. Kota Mekah ni berkat.
Buat macam mana sekalipun dia berkat. Subhanallah. Kalau tengok makanan ni, tanya orang pergi Mekah, makan apa? Makan semua sedap. Makan banyak pun sedap. Ada orang kadang-kadang kalau kat Malaysia kadang-kadang makan banyak jadi muak. Tapi tak, dekat Mekah semua sedap. Sedap belaka, betul tak? Dekat Mekah ni, dia punya makanan dia tak habis. Duduk Mekah, subhanallah, memang mewah dengan rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah maksud berkat. Maksud berkat ni apa? Sentiasa banyak, sentiasa bermanfaat, sentiasa cukup. Inilah maksud berkat. Sahabat-sahabat ni yang kita nak cari. Kalau kita tak boleh nak pergi ke Mekah, tapi ada tak berkat Allah pada masa? Ya. Sebab bila kita sebut berkat pada Mekah tadi tu, dia berkat pada apa? Kawasan ataupun tempat yang Allah pilih. Saya nak tukar lah Ustazah, saya tak nak jadikan Mekah ni berkat. Saya nak jadikan Perak. Perak pula kan, orang Perak apa khabar? Kan? Apa orang kata, kalau perempuan je Yung, sihat Yung. Kalau orang lelaki Yung, Yop sihat Yop. Saya, kakak sulung saya pun saya panggil Yung sebab saya ada darah Perak juga, ada darah Perak. Orang kadang-kadang tengok muka saya, ni orang Perak. Iyalah saya orang Mio. Atuk saya Mio. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak boleh pindahkan berkat Mekah tu pindah ke Perak, tak boleh. Jadi yang berkat, tempat-tempat berkat, contohnya di Mekah Allah pilih, atas doa Nabi Ibrahim. Berkatnya di Madinah atas doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatnya di Palestin, yang Allah bagi berkat seluruh ataupun sekeliling Palestin itu juga Allah pilih. Tapi kita dapat berkat pada mana? Kita ambil berkat yang ada pada masa. Iaitu berkat yang mana dia akan meliputi di mana pun kita berada, sebab dia masa kan, kita akan melalui masa-masa tersebut. Antaranya masa yang berkat sebelum subuh, antara masa yang berkat antara maghrib dan isyak, antara masa yang berkat 1/3 malam, antara masa yang berkat lepas asar. Lepas asar doa kita diangkat sahabat-sahabat. Sebab tu lepas asar banyak baca doa, lepas asar banyak zikir, amalan harian kita diangkat selepas asar. Itu adalah berkat yang ada pada masa. Jom sahabat-sahabat kita teruskan lagi. Bibakkata mubarakan, iaitu kota Mekah yang berkat, wahudal lil alamin, dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Kita nak mencari petunjuk yang benar, nak mencari petunjuk yang boleh menunjuki perkara yang kita tak tahu, itulah Mekah Al-Mukarramah, Kaabah Al-Mukarramah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada Kaabah yang menjadi kita kata kiblat, yang menjadi kepada penunjuk arah, yang menunjukkan kepada kebenaran. Orang semua nak semayanglah di mana sekalipun, semua kena menghadap ke kiblat ini. Dan dia kena menghadap kiblat yang satu, insya-Allah. Dengan kiblat yang satu tadi, dia akan jumpa jalan, dia akan dapat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat, kita akan tengok lagi insya-Allah pada hari Jumaat. Kalau nak tahu, kita akan teruskan perbincangan pada ayat 97 ini pada hari Jumaat, yang mana hari Jumaat kita akan sambung Huda Al-Quran. Hari Selasa kita belajar hadis, untuk minggu ni Selasa kita belajar hadis, iaitu hadis yang kedua, iman, Islam dan ihsan. Hari Rabu kita belajar fiqh sahabat-sahabat. Belajar fiqh insya-Allah. Hari ini kita akan belajar fiqh tentang rukun iman ni. Kalau tak silap, nak tahu ke tak, betul ke tak? Bersamalah dengan kami hari Rabu nanti. Dan hari Khamis insya-Allah Ustaz akan membawakan satu bab tentang
tasawuf, iaitu tentang hubungan akhlak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah sahabat-sahabat boleh tengok di belakang saya kita ada wangian-wangian, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang pastinya ya malaikat menyukai yang wangi-wangi. Jadi sahabat-sahabat, wangikan diri kita dan wangikan rumah kita. Kita ada bahur, ini adalah bahur wangian rumah. Boleh kita pasang bahur tu untuk kita wangikan rumah, menjemput malaikat untuk masuk ke rumah kita, menjemput aura-aura positif. Sahabat-sahabat, saya ada tu cerita, ada seorang sahabat kita ni, dia pergi balik rumah. Rumah tu rumah lama lah, rumah dah tinggal. Di rumah tinggal dia beli siap-siap bahur. Ya, dia beli siap-siap bahur. Bila dia pasang bahur tu, rumah tu macam biasa rumah kalau tinggal dia lain kan. Kita rasa lain kan. Subhanallah, aura daripada bahur tadi dengan selawat kepada Nabi, dia ambil raudah. Dia ambil bahur, dia punya peris apa? Bau raudah. Anak-anak dia kata, mak tak rasa macam rumah ni dah lama tinggal. Macam tu. Itu antara resepi untuk kita hidup ke rumah kita ialah pakai ataupun baukan dengan wangian-wangian sunnah. Boleh dapatkan pada link di komen. Siapa yang nak dapatkan wangian sunnah, jumpa lagi sahabat-sahabat dalam Huda Al-Quran ataupun Majlis Syurga, Taman Syurga bersama DRL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.